depan. Dah sampai mana? Slide ni dah. Okay, slide tengah sebelah kanan. Masih lagi tentang resting potential. Next point number 1 kat situ. The intracellular and extracellular fluid of a neuron contain all kind of solute including ion, iaitu cation dan juga anion. Jadi kat dalam ni adalah intracellular fluid dan kat luar ni adalah extracellular fluid. Bawah pun sama. Okay. Di dalam ni adalah intracellular fluid. Luar ni extra. So, in maksudnya dalam, X maksudnya luar. Okay. Jadi ada banyak cation dan juga anion. Perlu saya ingatkan kat sini, walaupun kat luar ni dia tunjuk positif, tidak bermakna tak ada anion. Okay. Ini ada yang masih bertanya-tanya. Okay. Ada, kat luar ni ada, tapi kat luar ni ada negatif. Kat dalam ni pun ada positif. Tapi siapa lagi banyak kalau kat luar? Positif lebih banyak. So dikatakan more positif kat luar, iaitu dekat extracellular fluid. Kat dalam pun sama. Positif ada, negatif pun ada, tetapi siapa lagi banyak? Negatif lebih banyak. Sebab itu dikatakan more negatif di dalam intracellular fluid, di dalam axon. Okay, di dalam neuron lah. More ni neuron. Neuron. Okay. Right. Ayat berikutnya. The fluid within the neuron contain mostly potassium ion and a lower concentration of sodium ion. Okay, sekarang ada maklumat baru lagi. Maklumat baru mengatakan di dalam lebih banyak apa? Potassium ion lebih banyak. Manakala sodium ion lebih sedikit. Itu maklumat berikutnya. Terusnya, apa lagi maklumat yang kita ada? In contrast, the extracellular fluid contain a higher concentration of sodium ion. Maknanya kat luar ni pula, iaitu dekat extracellular fluid, sodium ion tinggi. Kat luar ni sodium ion tinggi. Dan of course sebaliknya, K plus pun rendah. Okay, K plus rendah. Tolong fokus betul-betul sebab ni soalan, bukan soalan lah, topik ni agak sukar dipahami. Terlepas satu ilmu saja, terlepas satu patah perkataan daripada saya saja, awak akan jadi lost. Okay, kalau awak lost, cepat-cepat rujuk rakan di sebelah. Jadi ini adalah situasi semasa resting. Okay, semua ni adalah situasi semasa resting potential. Okay. Nah, poin berikutnya.
bagaimana neuron mengekalkan supaya di dalam ini negatif, kat luar ni lebih positif. So, slide berikutnya maintaining, macam mana nak kekalkan resting potential at negative 70 millivolt. Point number 1, the membrane of neuron contain, ini satu lagi maklumat lain pula, maklumat baru lagi. Yang pertama, apa yang ada pada plasma membrane? Plasma, bila kita sebut plasma membrane, agak-agak kat sini dia terbina daripada apa? Phospholipid bilayer. Kat sini pun terbina daripada, garisan hitam ni terbina daripada phospholipid bilayer. Kat atas ni pun sama, phospholipid bilayer. Kalau saya fikir, saya kena fikir macam ni. Atas phospholipid bilayer, bawah pun phospholipid bilayer. Okey. Nah, jadi apa yang tertanam di dalam phospholipid bilayer di kawasan akson yang dipunyai oleh neuron? Okey. Yang pertama adalah sodium potassium pump. Warna apa dalam gambar tu? Dalam gambar tu warna apa sodium potassium pump? Warna purple dalam gambar rajah tu. Okey, itu yang pertama ada. Bukan hanya satu tetapi ada beratus-ratus sodium potassium pump, beribu-ribu sodium potassium pump tertanam dalam plasma membrane. Okey. So kalau saya lukis, so sini ada sodium potassium pump, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Sodium potassium pump ni ada tertanam di sepanjang akson. Yang kedua, apa lagi yang ada dalam plasma membrane? Sodium channel dan juga potassium channel. Ada dua. Sodium channel warna apa dalam gambar tu? Tengok petunjuk key ada tak dia tulis KEY kat bawah tu dalam gambar rajah. Sodium bulat color oren kan? Potassium empat segi color oren. Tak jumpa perkataan key, tengok kawan kat sebelah. Nah, yang mana sodium potassium channel? Sodium channel. Sodium tadi warna bulat color kuning kan? So, warna kuning adalah sodium channel. Okey, yang tertanam dalam phospholipid bilayer plasma membrane. Yang kedua, potassium channel warna apa? Oren. Sebab potassium empat segi color oren. Jadi dia punya channel pun adalah warna oren. Okey. Jadi kita ada macam ni lah. Ini nama dia channel. Okey. Semua ini tertanam dalam phospholipid bilayer. Okey. Saya bikin atas saja. Kat atas ni je. Okey. Saya tak bikin kat bawah lah. Patut saya bikin kat bawah sama ni. Okey. Patut saya bikin kat bawah ni sama. Tapi macam buku juga dia tak mau Fazil tak buat printer. Dia hanya bikin kat atas saja. So ini apa dia? Ini intra cellular fluid. Yang ni extra cellular fluid. Okey. Cuba tengok antara sodium dengan potassium channel. Okey. Saya tak sukalah nama ni, tambah sikit. Sodium ion channel dengan potassium ion channel kalau betul.
kena ada perkataan ion. Siapa lagi banyak? Sodium ke potasium ion channel lagi banyak? Potasium. Jadi saya wakilkan warna merah ni adalah potasium. Okey. So, potasium lebih banyak. Okay. Alright. Dan apa lagi maklumat yang kita ada? Point nombor 3. Voltage gated sodium ion channel and voltage gated potassium ion channel. Okey, yang ini apa beza dengan channel tadi? Yang nombor 3 ni dia ada perkataan voltage gated, di mana dia ada gate, dia ada pintu. Okey. Ada tak dilabelkan dalam gambar? Oh, ada. Okey, pintu dia boleh buka dan boleh tutup. Kita dapat. Okey. Okey, kat sini. Dia ada pintu macam tu. Pintu, dia buat pintu. Dia ada pintu. Okey. Ni masa resting, pintu dia kena tutup. Masa resting, pintu dia kena tutup. Okey. So apa nama ni? Nama structure ni. Yang pertama adalah voltage gated sodium ion channel. Yang ni voltage gated potassium ion channel. Okey. Jadi ini tiga jenis channel. Kata channel pun tak, yang ni part. Ini bukan channel. Kalau channel senang je, kita nak tahu dia ada lorong kat tengah-tengah ni. Lorong kat tengah ni maksudnya dia channel. Channel maksudnya laluan. Okey, ada laluan kat tengah-tengah ni. Cuma yang ni dia ada pintu. Kalau pintu ni, nama channel ni voltage gated. Kenapa ada perkataan voltage? Sebab pintu dia hanya akan terbuka bila ada voltage. Selagi tak ada perubahan voltage, pintu dia akan tertutup. Okey, sebab tu nama dia voltage gated sodium ion channel dengan voltage gated potassium ion channel. Okey. Alright. Sekarang nombor 1. Macam mana charge di dalam ini boleh jadi negatif? Macam mana charge kat luar boleh jadi positif? Buka surat 149, slide atas sebelah kiri. Nombor 1 disebabkan oleh kehadiran sodium potassium pump, iaitu, baca point dia, sodium potassium pump always working maksudnya 24 hours, 24/7. Tulis kat situ 24/7. 24 hours, 7 days a week. Dia tak pernah berhenti. Non-stop, tulis kat situ. Okay. So, sodium potassium pump is always working. Kenapa saya suruh tulis non-stop? Nanti bila saya semakin ke depan terang, awak lupa dah kata sodium potassium pump masih tengah bekerja. Saya akan cerita potassium channel, potassium ion channel, voltage gated. Lama-lama awak akan lupa kata sodium potassium pump masa saya terang channel-channel yang lain tengah bekerja. Masih tengah bekerja non-stop. Jadi bila saya terang yang lain, kepala otak awak masih dalam fikiran mengatakan sodium potassium pump sentiasa
non-stop bekerja. Sebab bila saya tanya channel lain, awak akan lupa sodium potassium pump tengah bekerja masa saya tengah tanya soalan tentang channel-channel yang lain. So sebab tu saya suruh tulis non-stop 24/7. So always working, bring out 3 Na+ and bring in only 3 akan keluar. Na+ kalau apa tadi? Dia bulat kan? Okay. Na+ 3 akan keluar. Okay. Lupa. Tadi dia kata Na+ kat dalam ni rendah, A+. Kat luar A+, rendah, Na+. Okay. So Na+ 3 akan keluar. Manakala 2K+ masuk. K+ 4 segi ke? Kalau 4 segi kita kena lukis dia punya binding side dia 4 segi. Okey. So dua K+ masuk. Now, charge positif banyak keluar ke banyak masuk? Soalan saya. Charge positif banyak keluar ke banyak masuk? Kalau charge positif banyak keluar, dalam akan jadi semakin negatif ke semakin positif? Negatif. Ini faktor yang pertama. Kenapa dalam lebih bercharge negatif dan di luar lebih bercharge positif? Sebab Na+ banyak dibawa keluar. 3 bawa keluar, 2 bawa masuk. So agak-agak di luar lebih charge positif ke kurang charge positif? Lebih, sebab 3 masuk 2. Okey. Katalah 2 budak perempuan keluar. 2 budak perempuan masuk, 3 budak perempuan keluar. Kat luar banyak budak perempuan ke kat dalam banyak budak perempuan? Kat luar lebih banyak budak perempuan. Okey. Macam tu juga charge. Okey, bila 3 keluar, 2 masuk, dikatakan di luar lebih positif. Manakala di dalam lebih negatif sebab sudah berlaku kekurangan charge positif di dalam ini. Itu faktor pertama, bagaimana resting potential dikekalkan supaya di dalam negatif, di luar positif. Faktor yang kedua, slide tengah sebelah kiri, axon membrane is more permeable to K+ than to Na+. Now, axon plasma membrane dikatakan lebih telap terhadap K+ berbanding Na+. Okey, kenapa? Kerana cuba kira K+ channel ada berapa? 2. Na+ channel ada berapa? So, membrane ini, plasma membrane ini lebih telap pada siapa? K+. Sebab apa? Sebab K+ channel lebih banyak. Okay, so baca penerangan dia. Due to the presence of more K+ channel compared to Na+ channel. Okay, so therefore K+ diffuse passively from the inside to the outside of the axon membrane. Alright. Channel ni dia sentiasa terbuka. Sebab channel ni dia tak ada pintu. Saya lebih suka sebut, untuk tidak mengelirukan, saya lebih suka sebut non-gated. Okay, non-gated. Non-gated potassium ion channel, non-gated. Boleh dua.
Non-gated sodium ion channel. Bila dia tak ada pintu, laluan dia sentiasa terbuka. Jadi, cuba tengok K plus channel lebih banyak. So, agak-agak K plus masuk ke K plus keluar? Tengok kepekatan. Tengok kepekatan. Luar dengan dalam, K plus. Yes, K plus akan keluar. Okay, K plus akan banyak keluar. Tengok pula sodium. Sodium kepekatan dia kat luar lebih tinggi. Therefore, sodium pula akan masuk. From high concentration to low concentration. Nah, soalan saya, charge positif banyak keluar ke charge positif banyak masuk? Charge positif banyak keluar ke banyak masuk? Banyak keluar. Maka di luar dikatakan lebih bercharge positif. Di dalam lebih bercharge negatif. Itu faktor kedua. Kenapa resting potential dapat dikekalkan di dalam negatif kat luar positif. Next, faktor yang ketiga. Slide bawah sebelah kiri. Closing of the voltage gated sodium ion channel dengan voltage gated potassium ion channel. Tadi saya dah bagi tahu voltage gated sodium dan juga voltage gated potassium ion channel, pintu dia masih tertutup. Okey, perlu saya bagi tahu juga ni, semua channel ni ada beratus-ratus Yang ni ada beratus-ratus, ini pun ada beratus-ratus, ini pun ada beratus-ratus, ini pun ada beratus-ratus, beratus-ratus tertanam di dalam plasma membrane. Okey, bukan yang ada dua. Tak. Kenapa saya bikin dua? Saya nak buktikan ini lebih banyak berbanding ini. Sebab tu saya bikin dua. Saya nak kata non-gated K plus channel lebih banyak berbanding non-gated sodium ion channel. Sebab tu saya bikin dua. Nak tunjuk kata bilangan dia lebih banyak. Okey. Alright. Contoh kalau dalam buku awak tu dia bikin berapa? Muka surat 148 Muka surat 149 tu dia bikin berapa? 4 yang warna purple. Purple gelap. Yang purple cair tu 1. Nampak dia nak tunjuk kata bilangan purple gelap lebih banyak berbanding purple cair. Okey. Alright. Nombor 4. Faktor yang keempat, presence of an ion trapped inside the cell. Okay. Ini nombor 4 ni. Kalau awak perasan, tadi kita banyak bincang tentang positive charge. Kalau positive charge kurang di dalam, adakah yang ini bermaksud di dalam jadi negatif? Tidak. Tidak. Sebab negatif sebenarnya disumbang oleh siapa? Disumbang oleh anion. Okey, bukannya disumbang oleh bilangan positive charge ion. Okey, katalah dalam kelas ni ada 5 orang student perempuan. Adakah kelas itu dikatakan macam mana nak kata? Macam mana nak buat? Kat luar ada 10 orang pelajar perempuan. Dalam 5. Adakah dalam kelas sekarang dikatakan ramai lelaki? Tiba-tiba aja kan ramai lelaki. Ada 5 orang student perempuan. Tiba-tiba kata ramai lelaki. Dalam macam tu juga yang ni. Bilangan charge positif sikit. Tiba-tiba kata kat dalam ni negatif. Tak logik. Mestilah yang negatif tu disumbang oleh siapa? Disumbang oleh bilangan anion. So itu faktor yang keempat. Kenapa kat dalam lebih negatif? Okay, presence of anion trapped inside the cell. Kalau awak tengok perkataan dia trap, maknanya dia tak boleh keluar, dia tak boleh masuk. Bukan dia tak boleh masuk, sebab dia duduk dalam dah. Memang dia tak boleh keluar. Sebab anion ni selalunya bersaiz besar.
Dia saiz besar. Jadi dia memang tak boleh lalu melalui channel-channel ni. Okay. Anion sentiasa kekal di dalam intracellular fluid. Okay. Tetapi yang menyebabkan di dalam ini negatif sebab bilangan charge positif sikit berbanding bilangan charge negatif. Sebab tu dikatakan di dalam ini lebih bercharge negatif. Okey, jadi itu 4 faktor kenapa resting potential di dalamnya negatif, di luarnya positif. 4 faktor yang menyumbang kepada resting potential, dan bacaan resting potential adalah negatif 70 mV. Okey. Now, habis tentang resting, kita nak tengok pula action potential. Okey. Kita baca terus muka surat 149, slide tengah sebelah kanan. Tajuk esei kita adalah generation. Generation bermaksud penghasilan. Dia sebenarnya ada satu lagi esei. Saya tak tahu dah dibuang maksudnya esei tu. Satu lagi esei adalah propagation of action potential. Propagation maksudnya bagaimana action potential tu nak bergerak di sepanjang akson. Yang kita nak belajar sekarang adalah kat sini saja. Bagaimana action potential boleh terhasil. Graf action potential macam ni graf dia. Graf ni akan muncul kat sini. Tapi kalau perasan kat sini masih lagi resting. Kat sini masih lagi resting. Jadi action potential akan muncul di sini, kawasan ni. Sebab tu tajuk dia bagaimana action potential terhasil di kawasan ini. Satu lagi silibus dah dibuang. Sepatutnya satu lagi silibus bagaimana action potential daripada sini nak bergerak ke sini, nak bergerak ke sini, nak bergerak ke sini, nak bergerak ke sini. Bagaimana bila sebut action potential bermaksud ada impulse. Action potential itu sendiri adalah impulse. So dengan lain perkataan, kita nak belajar bagaimana impulse terhasil kat sini. Tapi kat sini belum ada impulse, kat sini belum ada impulse. Masih tengah resting. Ada satu silibus dah dibuang, syukurlah. Okay, syukur sebab korang esei kenapa berbanding sini awak dulu. Okay, bagaimana impulse ini nak bergerak ke sini. Bagaimana impulse ini nak bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak sampai hujung. Tapi rasanya awak takkan belajar. Nama pergerakan impulse tu propagation. Propagation bermaksud movement. In case soalan tu out of syllabus, dia akan tanya bagaimana propagation of impulse berlaku. Out of syllabus tu. Okay, macam saya katalah, kalau out of syllabus pun jawab apa yang awak tahu. Jangan tinggal kosong tak menjawab. Okay, now kembali semula kepada silibus kita, iaitu generation. Bagaimana action potential ataupun impulse itu terhasil di sini. Macam mana dia terhasil? Macam mana electrical impulse itu terhasil? Jadi kita baca poin nombor 1. The action potential is an explosion of electrical activity that is created by a depolarizing action ataupun depolarizing current. Saya dah pernah bagi tahu perkataan depolarizing. Ini dia berada dalam polarized ke depolarized? Berkutub ke depolarized? Polarized ke depolarized? Polarized. Kalau depolarized apa akan berlaku? Kat dalam akan jadi charge apa? Positif. Kat luar akan jadi charge negatif. Itu maksud dia depolarized. Bila ada saja perubahan kutub dalam dengan luar, maka akan wujudlah action potential. Nah, point nombor 2. The neuron is stimulated by the change in the environment.
the electrical potential across the membrane will change from its resting stage. The charge within the cell become more positive. Okay, dia akan jadi more positive sebab apa? Because tulisan warna merah, sodium ion rush into the cell, changing the membrane potential to a more positive state. Alright, apa yang akan berlaku bila ada stimulus, bila ada rangsangan. Contohnya rangsangan, saya ambil jarum cucuk kulit awak, itu adalah stimulus. Bila ada stimulus, maka apa akan berlaku? Stimulus itu akan menyebabkan voltage gated sodium ion channel open. Itu ayat dia, perkataan merah tu. Bila ada stimulus, voltage gated sodium ion channel akan open. Bila voltage gated sodium ion channel open, sekarang saya lukis dia terbuka, gate dia terbuka. Apa yang menyebabkan gate dia terbuka? Voltage. Apa yang menyebabkan gate dia terbuka? Impa tak wujud lagi. Impa belum wujud. Ha? Maknanya awak tak salin apa yang saya sebut tadi. Saya sebut apa? Stimulus. Stimulus yang akan menyebabkan voltage gated sodium ion channel open. Impa belum wujud lagi. Action potential pun belum wujud lagi. Ini cerita step pertama. Okay. Jadi bila voltage gated sodium ion channel open, siapa yang akan lalu melalui ini? Voltage gated sodium ion channel. Siapa akan lalu melalui laluan ni? Ha? Sodium. Dari mana ke mana akan masuk? Masuk ke keluar? Tengok kepekatan ni. Perbezaan kepekatan. Masuk ke keluar? So, sodium akan masuk. Menyebabkan rush. Rush maksudnya masuk beramai-ramai. Saya dah kata tadi, ini bukan satu saja. Ada banyak, beratus-ratus. Bila beratus-ratus ini terbuka, di kawasan ini di kawasan ini saja terbuka. Di kawasan ini voltage gated open tak? Tak Di sini saja. Kita nak cerita kat kawasan ini saja. Menyebabkan sodium ion yang bercharge positif masuk beramai-ramai. Agak-agak ada berapa voltage gated kat sini? Ada berapa voltage gated? Ada banyak lah. Okay, mungkin ada berpuluh-puluh voltage gated di kawasan ini. Di kawasan ini saja. Bila semua voltage gated itu terbuka, pintu dia, sodium akan masuk. Sodium pecah apa? So lama-kelamaan kat dalam ni akan bertukar menjadi positif. Okay, berlaku tak depolarization? Berlaku depolarization. Bila berlaku depolarization, ada tak action potential? Nampak? Kena berlaku depolarization dulu, baru ada action potential. Bila ada action potential, baru ada apa? Nampak step dia? Step dia kena ada depolarization, baru ada action potential, baru ada impa. Itu dia punya step. Bukannya ada impa pun. Awak skip cerita. Nah, macam mana depolarization tadi berlaku? Sebab apa depolarization berlaku? Ada lagi cerita sebelum ni. Sebab apa? Itu step 1, stimulus. Stimulus akan stimulate voltage gated sodium ion channel to open. Bila voltage gated sodium ion channel open, sodium akan rush into the axon, masuk ke dalam axon. Dan itu akan menyebabkan berlaku depolarization. Bila berlaku depolarization, baru ada wujud action potential. Bila ada action potential, baru tercetusnya impa. Nah, soalan saya, impa sekarang ada kat mana? Semua ni ke? Kat mana impa sekarang ada? Kat sini je baru ada. Sebab tajuk kita bagaimana impuls terhasil.
Generation of action potential, penghasilan action potential. Kita tak belajar bagaimana impulse nak bergerak. Dah tak ada dalam syllabus. Propagation tu dah tak ada, movement. Okay. Nah, baca lagi. Slide bawah. The change in the electrical potential is called depolarization. Poin kedua, if graded potential sum to negative 55 millivolt, a threshold potential is achieved. This will trigger an action potential. Okay. Ini kena cerita graf dia pula. Okay. Nah, tengok graf dia. Masa resting berapa bacaan? Negatif 70. Bila ada stimulus, dekat titik ni ada stimulus, apa yang akan terbuka? Voltage gated sodium ion channel terbuka, menyebabkan sodium yang bercharge positif masuk sedikit demi sedikit, menyebabkan graf ni naik ke turun? Kalau jadi semakin positif di dalam, naik, 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 sodium masuk lagi, naik, sodium masuk lagi, naik, sodium masuk lagi, naik, sehingga mencapai negatif 55 milivolt. Bila capai negatif 55 milivolt, ini dipanggil threshold. Threshold potential. Okay. Threshold potential adalah satu titik, satu nilai negatif 55 yang diperlukan untuk mencetuskan action potential. Okay. Nampak graf ni tiba-tiba naik. Bila capai saja negatif 55, graf ni tiba-tiba mendadak naik, memuncak naik. Sebab apa? Sebab bila negatif 55, okay, saya lupa nak cerita tadi, stimulus ni hanya akan open some voltage gated sodium ion channel saja. To open some saja open. Mungkin yang ini open, mungkin yang ini open, yang ini open. Some stimulus akan menyebabkan some voltage gated sodium ion channel open. Bila some open, of course sodium dah boleh masuk. Sodium dah boleh masuk. Sebab tu nilai jadi semakin positif. Sodium masuk, masuk, masuk. Walaupun some yang terbuka, sehingga mencapai bacaan negatif 55 threshold potential ataupun threshold level kata tulis. Threshold potential. Bila capai saja negatif 55, apa jadi? All sodium voltage gated sodium ion channel akan open di kawasan ini. Di kawasan ini saja, all tu. Bukan all tu semua. All di kawasan ini saja. All voltage gated sodium ion channel akan open. Bila all open, sebab itulah lagi bertambah semakin positif yang sangat mendadak. Bila apa? Bila capai threshold potential negatif 55. Okey. Nah, kita baca dengan pantas. Muka surat 150. Dia ada banyak stage. Generation of action potential ini kita bahagikan kepada 5 stage, 5 fasa. Okey. Muka surat 150, slide atas sebelah kiri. Fasa yang pertama digelar resting state ataupun resting potential. Selesai sekali itu. Warna apa pada graf? Graf color apa dalam gambar raja tu? Resting potential. Color merah dalam graf tu. Line graf. Graf garis berwarna merah dalam gambar raja. So baca, when the membrane of the axon is at resting potential, the voltage gated sodium ion channel and voltage gated potassium ion channel are closed. The resulting potential is about negative
70 milivolt. Itu adalah bacaan resting. Baca lagi. Stage yang kedua. Apa nama stage yang kedua? Depolarization. Dekat graf warna apa? Biru cair. Okay. So, baca poin nombor 1. A stimulus. Ingat lagi tadi saya cucuk jarum. Itu nama dia. Cucuk jarum tu apa nama? Stimulus. Contoh kalau saya bakar kulit awak. Bakar tu adalah stimulus. Okay. A stimulus will trigger some. Some. Saya guna perkataan apa tadi? Some juga. Okay. Some voltage gated sodium ion channel to open, allowing sodium ion to diffuse into the cell, ataupun lebih tepatnya diffuse into the axon, dalam kurungan. Sel kat situ awak buat dalam kurungan axon. Point nombor 2. The membrane potential, okay, is changed to become more positive state called depolarization. Maknanya mana dia depolarization? Yang inilah. Ini dipanggil, saya bulatkan merah ni. Apa nama stage dia? Depolarization. Tapi threshold, kat mana pula threshold? Threshold bila capai negatif 55. Ni dah capai ke belum ni? Belum capai, baru graf ni duk naik. Jadi apa nama state ni? Depolarization. Nah, baca lagi slide bawah pula. If depolarization reaches threshold, iaitu negatif 55, threshold potential is achieved. Sekarang apa nama state ini sekarang? Bila capai negatif 55. Ini yang saya bulatkan ni. Apa dia? Yang saya lorotkan bulat ni. Apa nama? Threshold potential. Yang saya bulat merah ni apa nama? Depolarization. Okay. So this will trigger an action potential. Bila capai saja threshold, saya dah kata tadi, bila capai saja threshold, apa jadi kepada voltage gated sodium ion channel yang belum terbuka? Semuanya akan terbuka. Bila semua terbuka, voltage gated. Sebab saya lukis satu ni, patut saya lukis banyak. Masih ada yang tertutup. Masih ada yang tertutup. Jadi bila capai saja negatif 55, apa jadi yang masih tertutup tu? Semuanya akan terbuka. Bila semua terbuka, lagi banyak tak sodium masuk? Lagi banyak sodium masuk, menyebabkan graf kita akan jadi meningkat naik dengan mendadak. Bila meningkat naik dengan mendadak, graf ini dipanggil action. Graf yang saya lorotkan merah ini adalah action potential. Okay. Nah, state nombor 3. Rising phase of action potential. Graf warna apa? Biru gelap. Okay. Apa nama state itu? Rising phase of action potential. Apa jadi kat situ? Bila semua voltage gated sodium ion channel terbuka. More voltage gated. Oh, dia guna more. Saya guna all tadi kan? Salah. Buka all. More. Okay. More voltage gated sodium ion channel will open. Therefore, sodium ion will rush into the cell. Okay. Slide atas sebelah kanan. Causing further depolarization. Positive feedback. Action potential is generated. Okay. Saya rasa saya nak potong poin nombor 2 tadi. Slide bawah sebelah kiri tu dia kata poin nombor 2, this trigger and action potential. Potong perkataan tu. Kat situ belum lagi ada action potential. Potong poin nombor 2 kat bawah tu. Sekarang baru ada action potential. Slide atas sebelah kanan baru ada action potential. Action potential is generated. Okay. Alright. Masih lagi stage nombor 3, slide tengah. Ingat bila saya baca koordinat tu cepat-cepat awak tangkap. Kalau tak, memang awak akan ketinggalan. Awak akan jadi blur lah. Kat mana ni? Okay. Slide tengah sebelah kanan.
The influx. Influx maksudnya, in maksudnya apa? Masuk. So influx maksudnya kemasukan. Awak kena guna perkataan influx. Dalam skema memang akan guna perkataan influx. The influx of sodium ion make the inside of the membrane to become more positive than the outside. Point seterusnya, the voltage gated potassium K+ channel remain closed. Kalau awak perasan, ini masih tutup. Voltage gated potassium K+ masih tutup sehingga stage nombor berapa ni? Sampai stage nombor 3 masih tutup. Stage 1 masih tutup. Stage 2 masih tutup. Stage 3 pun dia masih tutup. Tapi yang ni sodium potassium apa? Non-stop. 24 hours berlaku. Okay, sebab tu saya kata tadi saya dah bagi gambaran dah. Bila dah cerita channel-channel yang lain, awak tak lupa lagi. Ini duk sentiasa bekerja. Okay, saya nak stop kat situ. Kita sambung stage nombor 4 kelas berikutnya. Thank you. Boleh bersebat.